Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 231 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 84.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.3%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.4%. Sambutan Hari Guru ke-32 akan diadakan pada hari Selasa 27 September ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sambutan tahun ini bertemakan Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan. Untuk mencapai matlamat-matlamat yang termaktub dalam Wawasan Brunei 2035, sektor pendidikan berperanan utama dalam menyumbang ke arah melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Dengan mengambil kira lanskap dunia pekerjaan dan piawaian kehidupan yang kian berubah, sektor pendidikan yang sememangnya dinamik perlu melalui transformasi untuk terus relevan demi memastikan sistem pendidikan dapat menghasilkan sumber tenaga manusia yang dihasratkan. Guru berkualiti mempunyai impak langsung terhadap anak-anak didiknya di sekolah agar transformasi negara dapat direalisasikan. Evolusi teknologi dan impak pandemik COVID-19 menyebabkan penggubal dasar pendidikan lebih peka dan tangkas dalam mentransformasikan pendidikan. Evolusi tersebut menekankan guru berkualiti bukan hanya mahir dalam aspek pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga cekap mengemudi situasi krisis yang menghadkan proses penyampaian pengajaran. Guru yang berkualiti itu ialah guru yang pembentuk model insan, kemudian ia adalah merupakan yang berkemahiran profesional dan juga pengajar yang efektif, berkualiti dan inovasi, berdaya tahan dan berdaya saing. Guru berkualiti bermaksud guru-guru yang berkemahiran tinggi yang boleh mengadaptasikan kaedah pengajarannya untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran dan kurikulum kepada murid-murid, tidak mengira situasi. Dengan usaha kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama, strategi-strategi dan inisiatif-inisiatif pendidikan akan terus dilaksanakan bagi memantapkan pencapaian akademik serta pembentukan syumul para pelajar. Guru ani merupakan jalan shortcut untuk student ani mencapai kejayaan. Dan juga ia punya guru ani juga ia punya peranannya dapat menanam sifat-sifat baik dan berakhlak mulia pada syakhsiah pelajar. Peranan guru jugalah untuk sentiasa menambah baikkan sistem pengajaran kita ni, kerana dengan guru yang berkualiti lah juga akan dapat melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Adapun ciri-ciri guru yang berkualiti ini untuk memacu transformasi pendidikan ini, guru mestilah ada sifat kreatif, berinovasi, mahir dalam pelbagai kaedah pengajaran, berani mencuba sesuatu yang baru. Peranan guru amatlah diperlukan dari segi berkorban masa dan tenaga serta menempuh pelbagai cabaran bagi mengembangkan potensi dan kebolehan di dalam diri pelajar itu sendiri. Sementara itu, khutbah Jumaat kemarin bertajuk Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan juga menyentuh mengenai peranan besar insan bergelar guru. Para guru dan pendidik adalah golongan yang amat penting dan bertanggungjawab dalam menyampaikan, mengajar, memperkaya dan memperkasa para pelajar serta masyarakat dengan pelbagai ilmu pengetahuan sehingga menjadi insan yang berilmu, berjaya dan berakhlak mulia. Justru guru perlu dihormati dan dihargai kerana jasanya mendidik kita tanpa mengenal erti penat dan lelah.
Sesungguhnya segala jasa dan amal bakti seorang guru dan pendidik itu dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada anak didiknya akan melayakkan dirinya mendapat ganjaran pahala yang sentiasa berterusan, meskipun setelah guru itu pergi menghadapi ilahi. Alhamdulillah, pada 23 September setiap tahun, negara kita Brunei Darussalam menyambut sambutan Hari Guru. Sambutan ini merupakan satu pengiktirafan yang tinggi terhadap para guru dan pendidik di negara ini yang telah berjasa terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Menuntut ilmu pada hari ini memang jauh berbeza dengan zaman dahulu kerana perubahan teknologi banyak mempengaruhi keadaan pengajaran dan pembelajaran. Tidak kiralah apa juga kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan pada zaman dahulu dan kini, yang penting matlamat pendidikan adalah untuk melahirkan modal insan berkualiti seiring dengan perkembangan zaman. Dalam perkongsian bersama guru-guru yang berkhidmat pada tahun 1940-an, 1950-an dan 1960-an, mereka menyatakan kaedah pengajaran dan pembelajaran dahulu dan sekarang masing-masing mempunyai kebaikannya tersendiri. Cara pembelajaran dahulu juga dikatakan tidak sama seperti masa kini dan kelas tambahan merupakan antara usaha memastikan murid-murid memperolehi keputusan yang baik dalam peperiksaan. Turut dikongsikan rangka pembelajaran yang dibuat semasa menjadi guru terlatih. Pada masa dulu, cabaran yang pertama dibuat oleh penuntut-penuntut atau murid-murid ialah mengenai dengan kenderaan. Selepas itu, bahan-bahan pelajaran juga susah didapati pada masa itu. Saya berharap pada guru-guru yang ada pada masa ini akan dapat mengajar dengan lebih baik lagi kerana banyak kemudahan-kemudahan yang telah sedia ada. Semoga usaha guru-guru dan murid-murid akan lebih berjaya dan terus berjaya. Saya akan menambah pelajaran itu dengan guru-guru. Walaupun masa kelepasan hari Jumat, hari Minggu, saya tambah itu belajar. Dan saya selalu memberi perangsang. Kalau siapa yang lulus dapat kerja pertama, saya akan beri hadiah. Saya telah memperkenalkan ialah rangka pembelajaran setiap minggu. Jadi rangka pelajaran ini telah diambil perhatian oleh pihak Jabatan Pelajaran. Jadi mengajar bahasa Melayu, umpamanya saya yang mengajar Form 3 dan Form 5 di Sekolah St. Michael ketika itu. Jadi pada waktu petang pula saya juga mengajar bahasa Melayu kepada orang-orang dewasa yang bukan Melayu. Selain daripada ibu bapa, guru-guru adalah barisan penting terhadap membangun atau membentuk masyarakat yang kekal dan akan membimbing negara dan bangsanya. Amanah yang dipikul oleh seorang guru itu sangatlah besar dan berat kerana mereka bertanggungjawab untuk memperkaya para pelajar dengan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai murni. Guru juga diamanahkan untuk melahirkan insan syumul yang berupaya memenuhi tuntutan duniawi dan ukhrawi. Tekun dan sabar memberikan bimbingan, didikan dan tunjuk ajar kepada kami selama ini. Tanpa mengenal penat lelah dan jemu, dalam melayani karenah dan ragam yang berbagai. Jasa guru tetap dikenang sepanjang hayat. Selamat Hari Guru! Semua jasa guru-guru akan sentiasa kami ingati dan kami hargai sehinggalah jasad kami di mamah bumi. Dari guru kami belajar nilai ilmu yang sangat berharga. Terima kasih bantu kami bersinar. Semoga cikgu memperoleh syurga. Guru berkualiti, memacu transformasi pendidikan. Tetaplah menjadi pelita anak bangsa. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Kejayaan kami kegemilangan cikgu kerana kegigihan mengajar tidak pernah jemu. Terima kasih kepada semua guru.
Semoga diberkati mencurah ilmu. Kami dari Sekolah Rendah Danau Tusong ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Manik menghiasi cantik sulamnya, dijual ke pekan aneka warna. Penuh dedikasi melaksanakan tugasnya demi melahirkan insan yang berguna. Sumbu pelita menyala culas, di atas tulang duduk letaknya. Tak pernah dipinta, biasa dibalas. Kejayaan cemerlang, itulah hadiahnya. Penat berburu, sungai disinggahi, bawa ke lapak penuh sebaldi. Hari Guru, hari menghargai, tidak akan dilupa jasa dan budi. Sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-76, 130 Muslimah dari Persatuan Halakah Cinta Al-Quran Brunei kemarin diraihkan dalam Majlis Khatam Al-Quran. Mengepelai bacaan surah Al-Fatihah, Pengiran Datin Sri Paduka Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal. Atur cara majlis termasuk bacaan Saidul Istighfar dan selawat tafrijiah dan membaca Al-Quran beramai-ramai. Majlis berlangsung di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Kedutaan Amerika Syarikat di negara Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan alumni gala tahunan kali kelima bagi program pertukaran tajaan Jabatan Negara Amerika Syarikat. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Puan Yang Terutama Karen R. McLellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini, dalam ucapannya menjelaskan para pemimpin alumni dalam pelbagai bidang akan meneruskan pengalaman mereka untuk bekerjasama dengan seluruh negara dan kebudayaan serta memberikan kuasa yang lain ke arah mewujudkan lebih banyak keamanan dan dunia inklusif. Lebih 120 orang menghadirinya. Juga diadakan penyampaian hadiah kepada pemenang bagi pertandingan menulis esei anjuran bersama Kedutaan Amerika Syarikat dan Persatuan Guru-Guru Bahasa Inggeris Belta. Bagi mempromosi perkhidmatannya secara lebih meluas kepada orang ramai, Pusat Kesihatan Penaga kemarin mengadakan hari terbuka. Aktiviti selama 2 hari itu berlangsung di pusat berkenaan di Seria. Hadir Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Blyth. Acara antaranya bertujuan untuk memperluas dan lebih terbuka kepada masyarakat umum melalui penjenamaan semula pusat berkenaan. Selain itu, ia juga bagi mengetengahkan perkhidmatan profesional yang berkualiti tinggi sejajar dengan misinya untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang lebih berkualiti. Acara dibukakan bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Mahir dalam mengaplikasikan bahasa isyarat adalah satu kelebihan bagi setiap individu. Justru dengan mempelajari bahasa isyarat boleh membantu merapatkan jurang komunikasi di antara masyarakat dan orang kelainan upaya OKU pendengaran dalam mengongsikan maklumat, ilmu, pendapat serta menjaga kesejahteraan golongan berkenaan. Bersempena Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa, Balai Berita RTB membawakan laporan mengenai indahnya bahasa isyarat. Pelbagai kelebihan yang boleh diperoleh jika mahir berbahasa isyarat, di antaranya boleh berinteraksi bersama warga OKU pendengaran dengan mudah, memudahkan memahami keperluan warga minoriti kurang pendengaran, boleh menjadi orang perantaraan menyampaikan maklumat dari OKU kepada orang yang mendengar dan sebaliknya.
satu perkara yang patut dipelajari lah, kerana mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang kurang pendengaran dan sebagainya, dan dapat dipergunakan lagi untuk perkara-perkara lain. Contohnya jika berlakunya perkara-perkara contoh nauzubillah di tengah keluarga mengalami stroke dan sebagainya, ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Ia juga tidak membuatkan mereka tidak merasa tersisih dan berbeza dari orang yang normal. Dengan adanya kebolehan berbahasa isyarat boleh menggembirakan OKP kerana mampu memahami maklumat yang mereka sampaikan. Sebagai ibu bapa, sikap lepas tangan dengan menyerahkan tanggungjawab mendidik anak mereka yang kurang pendengaran dan bisu kepada guru boleh menyulitkan komunikasi dengan anak. Keterbatasan dalam komunikasi ini boleh menjadi jurang antara hubungan anak dan ibu bapa. Berilah sokongan dengan mempelajari bahasa isyarat. Banyak manfaat yang kita ni boleh belajar dari bahasa isyarat ini. Ialah contohnya ia dapat mengeratkan lagi tali silaturahim sama mereka dan membantu mereka dalam memerlukan pertolongan dan memahami maksud yang ingin disampaikan. Bahasa isyarat ini juga bukan sahaja merupakan medium komunikasi, bahkan ia mampu meningkatkan kemahiran mengeja, membina pembendaharaan kata dan banyak lagi. Penaiktarafan aplikasi mudah alih pengguna bijak dihasrat dapat menjadikannya sebagai alat digital maklumat pengguna yang digunakan secara harian dengan menawarkan lebih banyak maklumat pengguna dan fungsi interaktif. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna dalam siaran akhbarnya memaklumkan dengan moto maklumat memperkasa pengguna. Penaiktarafan tersebut bertujuan bagi memanfaatkan penggunaan platform digital dengan menambah baik aplikasi berkenaan melalui meningkatkan pengalaman pengguna ke arah memperkasa dan memupuk budaya pengguna bijak. Penaiktarafan tersebut menawarkan lebih banyak maklumat pengguna di hujung jari secara interaktif, pengemas kinian wajah baharu dan penyusunan maklumat yang lebih teratur. Aplikasi berkenaan juga menyediakan maklumat-maklumat seperti amalan perniagaan yang tidak wajar di bawah skop Perintah Perlindungan Pengguna Perdagangan Wajar 2011, harga maksimum bagi barangan yang tersenarai di bawah Akta Kawalan Harga dan harga mingguan bagi barangan makanan asasi utama tertentu yang dipantau. Selain itu, pengguna juga boleh mendapat manfaat daripada ciri-ciri utama lain seperti want to compare, tips pengguna bijak dan platform untuk membuat aduan rasmi dengan lebih mudah dan cepat. Berita sukan Sukma di Kuala Lumpur, Malaysia. Atlet negara Brunei Darussalam yang menyertai acara sukan pencak silat bagi tanding lelaki kelas A Muhammad Izamuddin bin Muhammad Taha memperolehi pingat gangsa dan gagal mara ke pusingan akhir setelah tewas di tangan atlet Kedah. Negara Brunei Darussalam setakat ini memperolehi 1 pingat perak dan 2 pingat gangsa.